Takkanlah dia orang ni saja-saja je nak ambil, nak pakai bilik air yang ni kan. Jadinya saya pun beranikan diri kentuk pintu bilik air tu tau. Siapa ada dalam? Aku ada kat luar ni. Halo? Sunyi sepi tau waktu. Tak ada sebarang jawapan pun. Nak kata saya ni berani sebenarnya taklah juga kan. Saya pun takut juga. Tapi saja je waktu tu saya buat-buat berani je. Dan selepas tak ada apa ataupun tiada siapa yang menyahut saya waktu tu, saya nekat tolak pintu bilik air tu. Dan bila saya buka bilik air tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jadinya janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah rumah sewa. Mana antara anda mana yang sekarang ni duduk dekat rumah sewa tu kan, rumah bujang ke, tapi kebanyakannya kisah-kisah rumah sewa ni jadi dekat rumah bujang kan. Jadinya marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni, tajuk dia rumah sewa berhantu tau. Tu kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang jenis saya ni, saya jenis suka throwback tau. Throwback zaman-zaman waktu belajar dulu. Sebab zaman tu lah yang mengajar saya erti kehidupan sebenar. Selepas saya berjaya menghabiskan semester 1 ni dengan jayanya, saya setujulah untuk duduk dekat luar. Bukan saya tak nak duduk dekat Kamsis kata dia. Tapi kalau nak dapat duduk dekat Kamsis untuk semester 2 ni bukan senang tau. Kalau korang pernah jadi student, korang mesti tahu sebab apa susah nak masuk ataupun nak mohon duduk dekat Kamsis ni. Dan saya ni memang tak mohon Kamsis lah untuk semester 2. Sebab saya tahu peratusan saya ni nak dapat Kamsis ni hanya lebih kurang 5% je boleh dapat kan. Jadinya waktu tu saya pun prefer lah untuk duduk rumah sewa dekat luar saja. Dan saya duduk sekali dengan budak kos seni bina. Dan saya seorang je yang budak IT yang duduk dekat dalam rumah sewa kami tu. Dan seperti biasa, selepas masuk rumah, kami akan cuci rumah ni, bagi bersih-bersih, buang apa yang patut dalam rumah tu kan. Dan barulah letak masukkan barang-barang kami semua. Dan dalam rumah tu ada 3 bilik 2 bilik air. Dan saya prefer untuk duduk dekat bilik tengah, dekat sikit dengan bilik air. Okey, lupa saya nak beritahu. Owner lama rumah yang saya duduk ni, owner tu dia India tau. Dan bila pertama kali saya masuk rumah tu, macam-macam barang saya jumpa. Patung lah, lilin kuning lah, macam-macam lah. Benda-benda yang agak creepy bila difikir-fikirkan balik yang saya jumpa tau. That's why lah, kami semua ni bersihkan dulu rumah tu. Buang apa yang tak berkenaan, apa yang tak patut, semua yang kami buang dalam tu. Biar bersih betul-betul. Jadinya, bilik saya ni dekat dengan bilik air tu kan. Sebab bagi saya senanglah kalau saya ni nak mandi ke, nak melepaskan hajat ke. Jadinya pada malam pertama saya tidur ni, saya dah start kena kacau tau. Dan jenis saya ni memang susah sangat kalau nak tidur malam tu bila sampai dekat tempat baru tau.
Jadi, saya kenalah ambil masa untuk nak biasakan diri saya ni dengan persekitaran rumah baru ni. Jadinya, malam tu yang lain semua dah tidur dah. Dah berdengkur-dengkur dah. Dan saya seorang je duduk balik-balik handphone. Scroll-scroll sana, scroll-scroll sini. Daripada TikTok pergi melompat ke Facebook. Daripada Facebook pergi ke Instagram. Segala-gala jenis YouTube semua sekali. Saya scroll malam tu. Sebabnya tak boleh tidur. Dan jam waktu tu, saya tak ingat dah pukul berapa. Mungkinlah lebih kurang dalam pukul 3:30 pagi ke atas lah. Maksudnya dah dekat subuh dah kan. Dan sedang saya leka-leka main handphone saya ni, tiba-tiba saya terdengar ada orang mandi tau dekat dalam bilik air. Dan saya pun hairan lah tau. Siapalah rajin sangat mandi tengah-tengah pagi buta macam ni kan. Nak kata mandi yang berserta niat tu, takkanlah malam-malam macam ni kan. Esok pun boleh mandi sebabnya esok pagi cuti hari Minggu. Jadinya saya pun abaikan je lah. Takut budak bilik belakang ke yang mandi waktu tu kan. Jadinya saya pun biarlah. Saya buat tak indah je tau waktu ni. Yang hairannya, dia mandi lama gila tau. Gentle saya tak tipu. Dan saya pun dengan beraninya waktu tu, tak tahulah datang mana keberanian saya waktu tu. Saya buka pintu bilik, pergi depan pintu bilik air tu. Tak sempat saya nak cakap waktu tu. Ingatnya saya nak cakap, weh tak elok mandi malam-malam. Nanti rosak paru-paru ataupun nak nasihatkan dia lah. Jangan mandi lama-lama kan. Jadinya air yang shower yang saya dengar tadi kan, tiba-tiba ditutup tau. Dalam hati saya waktu ni, Mamat ni macam tahu-tahu je saya datang waktu tu kan. Tak sempat saya nak buka mulut ni, terus dah siap mandi dah. Jadi saya pun, okeylah baguslah, orang dah siap mandi pun semua kan. Saya pun belah lah, masuk dalam bilik saya balik. Baru saya nak baring ni, saya dengar bunyi air shower tadi terbuka balik tau. Dan saya dah rasa pelik dah ni. Dan untuk pengetahuan anda pendengar semua lah, budak rumah saya ni memang jenis tidur, jenis tak kunci pintu biliknya. Kalau nak pergi kat tempat bilik diorang tu, just tolak je pun. Jadinya waktu tu, saya pun keluar daripada bilik saya ni, pergilah tengok bilik belakang. Waktu tu saya buka pintu bilik belakang, tengok diorang semua dah tidur. Okey. Dalam hati saya waktu tu, kalau bilik budak-budak bilik depan ni tak mungkin lah kan. Sebab dalam bilik diorang, kalau yang bilik depan tu memang dah ada dengan siap bilik air lagi. Dalam tu kalau nak mandi ke, nak melepaskan hajat ke, dalam bilik diorang je dah boleh settlekan. Takkanlah diorang ni saja-saja je nak ambil, nak pakai bilik air yang ni kan. Jadinya saya pun beranikan diri kentuk pintu bilik air tu tau. Siapa ada dalam? Aku ada kat luar ni. Halo? Sunyi sepi tau waktu. Tak ada sebarang jawapan pun. Nak kata saya ni berani sebenarnya taklah juga kan. Saya pun takut juga. Tapi saja je waktu tu saya buat-buat berani je. Dan selepas tak ada apa ataupun tiada siapa yang menyahut saya waktu tu, saya nekat tolak pintu bilik air tu. Dan bila saya buka bilik air tu kosong tau. Tak ada setitik air pun jatuh dekat lantai ni. Dan masa ni saya dah rasa cuak dah. Kan, saya tutup balik pintu bilik air tu pelan-pelan. Baru nak melangkah masuk ke bilik saya balik semula, ada suara tak berbunyi. Kau cari aku ke Hafiz? Aku kat sini lah. Marilah sini. Mainlah dengan aku. Dan bunyinya tu datang daripada bilik stor belakang tau. Dan sekali saya toleh ke arah bilik stor tu, Masya Allah, waktu tu saya nampak seorang budak kecil tau. Tinggi dia sama tinggi macam lebih kurang Peter Ais tu. Dan muka dia pucat. Bola mata dia ni tak ada. Cuma darah je mengalir keluar daripada biji mata dia. Dan macam tengah menangis darah lah senang cerita kan. Dan masa tu dia melambai-lambai ke arah saya. Seperti dia macam memanggil-manggil saya untuk nak ikut dia. Dan perasaan saya masa ni cuma Allah je yang tahu betapa takutnya saya waktu tu. Dan saya cuba membaca ayat kursi, tapi dah berterabur dah. Dan budak tu siap boleh gelakkan lagi tau. Kau takut ke? Kau takut ke? Kau baca apa tu? Dan kaki saya waktu ni dah macam terkunci tau. Dan mulut saya ni terkumat kamit membaca surah-surah lazim. Tapi of course lah waktu tu tengah takut kan. Semua berterabur. Dan saya waktu ni hanya berserah pada Allah SWT je lah masa tu. Dan sampailah saya terdengar suara azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Yang menandakan masuk je waktu subuh tau. Barulah hilang budak tu. Tak nampak dah. Tiba-tiba je hilang macam tu. Dan masa itulah kawan saya ni keluar nak ambil wuduk untuk nak solat. Dan dia nampak saya waktu tu dah berdiri tercegat macam tu, kaku macam tu, berpeluh-peluhsakan tau. Dia panggil saya, panggil-panggil saya, tapi saya tak menyaut tau. Sampailah dia tepuk bahu saya, barulah saya boleh gerak. Dan nafas saya time tu dah macam kerbau kena sembelih dah. Punyalah laju. Dan kawan saya suruh saya ambil wuduk, solat sekali dengan dia. Lepas solat, dia suruh saya pergi tidur, kata dia. Dia macam tahu-tahu je yang saya kena something waktu tu kan. Dan esoknya lah, saya cerita dekat dia apa yang berlaku semalam. Dan dia pun waktu tu kan just angguk-angguk, macam faham je lah kan. Dan kawan saya ni pula dia jenis macam orang yang alim sikit lah Orang yang selalu solat, orang yang ada amalkan ilmu-ilmu agama macam tu kan. Tapi dia ni jenis tak suka nak menunjuk-nunjuk kat orang. Dan waktu tu dia pesan dekat saya, jangan cerita pasal ni dekat kawan-kawan lain, kata dia. Cukup biar kita dua je yang tahu pasal ni. Jadinya saya pun just sangkut je lah waktu tu kan, macam tanda setuju lah. Dan malam tu lepas dia solat isyak, dia buat air dalam botol tau. Kemudian dia simbah-simbah dekat area dapur rumah tu. Mungkinlah pada dalam hati saya, mungkinlah dia ni pagar kawasan rumah tu agaknya. Lepas dah dipagar, gangguan-gangguan yang macam hardcore lah dah kurang sikit lah. Jadi just saya macam masih dengar lah, ada juga dengar sikit-sikit lah, macam bunyi-bunyi gangguan, tapi saya abaikan je lah. Dan yang paling win sekali, saya berjaya duduk kat rumah yang sangat seram tu untuk 1 sem tau. Dan sem 3 pula, saya dah caw dah pindah dekat rumah lain. Dan ini adalah kisah pembukaan, kisah seram Malaysia pada malam ini. Dan kisah yang pertama ni, macam mana anda rasakan dengan kisah rumah sewa yang pertama ni? Kan? Macam mana yang anda duduk-duduk kat rumah sewa tu, okey lagi ke? Okey, kita terus dengan kisah yang kedua. Untuk kisah yang kedua ni, tajuk dia sama juga. Hantu rumah sewa, kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, mari kita teruskan dengan kisah yang kedua ni. Kisah ni terjadi ketika saya meningkat dewasa dan menetap dekat Kuala Lumpur. Dan ketika itu, zaman ni, hidup ni cukup-cukup makan je lah. Dan maka rumah sewanya pun sekadar yang mampu je lah. Sekadar ala kadar, janji ada bumbung atas kepala dah cukup dah. Dah bersyukur dah. Dan saya waktu ni menyewa rumah di atas sebuah kedai, atau bahasa mudahnya di atas rumah kedai kan. Berdekatan dengan satu kawasan yang terletak di Ampang. Dan ketika waktu malam, anda akan terlihatlah di sepanjang laluan blok-blok kedai kat bawah ni, beberapa lelaki yang lembut yang sedang menanti-nanti pelanggan dia. Syukurlah waktu tu iman saya ni masih lagi terjaga dan tidak terjerumus dengan perkara-perkara yang bukan-bukan. Baiklah, cerita ni bermula ketika saya ni duduk seorangan lah dekat dalam bilik waktu tu. Dan waktu tu pula hujan turun dengan lebat dekat luar. Oi, kau tengah buat apa tu? Tak buat apa-apa pun. Tengah tengok video kucing ni. Kenapa? Boleh aku masuk tak? Masuklah. Tak payahlah minta-minta izin, kau ni dah kenapa? Dan teman rumah saya ni, saya letakkan nama dia Roy lah. Dan sebaik saja Roy ni mendapat izin saya, dia pun masuk dan duduk dekat atas kursi. Dan saya waktu tu tengah berbaring kat atas katil tau. Dan waktu tu pula jam sudah menunjukkan pukul 4:30 petang. Dan muka Roy nampaknya macam monyok je tau, macam mudi je. Macam ada satu masalah, tak tahulah. Dan saya juga tak pastilah apa masalah dia tengah hadap ketika ini. Namun telinga saya ni sedialah menanti luahan perasaan hati si Roy ni. Kau tahu tak? Dah setahun weh aku tak balik kampung. Tak tahu rasa rindu gila lah kat mak aku sekarang ni. Aku rasa sedih, tak tahulah macam mana tak. Aku rasa rindu kat bapak aku. Betul Roy. Cuti raya pun kau tak balik. Jadi kau sedih ni sebab kau tak balik kampung ke? Ambil lah masa bro. Gi ambil cuti balik kampung sekali-kala. Aku dah cuba dah. Tapi kerja tu kan, makin dibuat makin banyak lah. Assignment ke, kerja ke, benda tu semua boleh delay lah. Dapat tengok mak bapak kau tu lagi penting lah. Lagi-lagi kan, dapat belanja dia orang ni pakai duit gaji kita. Nikmat berkat tu weh. Betul tu lah. Dah lama aku tak belanja dia orang. Tu yang datang sebab rasa aku sekarang ni. Lah kot. Kau ambil lah cuti sehari 2 kan.
Itu nanti aku cuba. By the way waktu ni kan, Roy membetulkan punggung dia lah. Dan dia melihat hujan di cermin luar bilik tu. Dan hujan mula renyai-renyai. Kau pernah tak rasa seumur hidup kau ni sunyi je, macam bosan je, terasa macam nak mati? Dan ketika ini saya sebenarnya macam terkejut tau. Roy yang saya kenal bukan Roy yang tengah berbual dengan saya ni tau. Sebab Roy yang saya kenal, hati dia ni gembira 24 jam je. Dan Roy yang saya kenal ni jarang dia kongsi masalah-masalah dia dengan kawan dia. Kerana dia ni lebih suka kongsi masalah dia dengan kawan-kawan perempuan dia lagi. Lagi-lagi pula kalau teman wanita dia. Dan Roy ni memang jarang balik kampung tau. Tetapi hari-hari mak dia akan telefon dia. Dan saya cuma beranggapan yang sekarang ni mungkin si Roy ni tengah tahap emosi dia tengah tak tahulah merapu ke mana kan. Tengah sangat-sangat sedih lah. Jadi waktu ni saya pun layankan je lah kesedihan kawan baik saya ni. Terasa bosan tu adalah kan, tapi tak adalah sampai rasa macam nak mati. Tak pernah pula terfikir dalam kepala otak aku ni kan. Kau gaduh dengan awet kau ke apa? Tak tahulah babe. Aku rasa macam hidup aku ni kan seperti macam tak guna je sekarang ni tau. Kau ni kan, kalau macam tu kau rasa, baik kau doa banyak-banyak lah pada Tuhan. Setiap masalah ada jalan penyelesaian lah babe. Betul juga tu. Okey lah. Dapat sembang dengan kau ni, minda aku rasa macam okey sikit kan. Terima kasih sebab layan aku. Kita kan kawan. Kawan-kawan apa ada hal. Apa-apa hal kau panggil aku lah. Nak main game ke apa kan. Dan waktu ni, si Roy ni hanya mengangguk dan berlalu pergi. Dia berjalan masuk ke dalam bilik dia. Bzzz, bzzz. Dan telefon pintar saya ni tiba-tiba berbunyi. Ada panggilan masuk. Dan nama yang terpapar dekat handphone saya waktu tu, Roy 2. Roy ada 2 telefon bimbit tau. Kejap. Dia ada apa di telefon saya ni kan? Bukan ke baru tadi dia sembang dengan saya je. Dan saya tekan butang hijau ni untuk nak jawab telefon lah. Jadi saya pun letakkan telefon kat telinga. Ya Roy, kena apa lagi? Assalamualaikum. Weh, cuba kau masuk dalam bilik aku. Tengok kat dalam tu ada telefon aku tak? Aku miss call telefon aku ni banyak kali. Kau tak dengar ke? Waalaikumsalam. Kau sekarang kat mana ni Roy? Aku kat luar lah, kat kedai makan ni. Kan aku cakap tadi, kau tengah hari ni aku nak balik kampung. Kau kat kedai makan? Roy mana pula yang sembangkan aku tadi? Kau biar betul. Bukankah kau kat rumah sekarang? Apa kau merepek ni? Kan aku keluar daripada tadi tak balik-balik. Tiba-tiba saya ni tu rasa berpeluh sejuk tau. Dan saya terasa ada seseorang dekat muka pintu bilik saya waktu tu. Dan posisi saya ketika ni baring menghadap ke dinding. Dan telefon ni kedengaranlah suara si Roy ni terjerit-jerit. Dan saya pasti ada orang kat belakang saya waktu tu. Dan perlahan-lahan saya memusingkan badan saya. Saya pusing. Tengok belakang kosong. Tak ada apa-apa pun. Cuma ruang kosong je. Dan suara Roy ni dekat telefon ni dah tak kedengaran lagi waktu tu. Jadinya saya pun bangun. Tapi tak berjalan, saya bangun je. Cuma duduk dan nada dering telefon Roy ni kedengaran. Aneh. Daripada tadi saya duduk kat situ, tengah melayan-layan perasaan ni, tak dengar pula bunyi telefon si Roy ni. Dan suasana sunyi. Renyai-renyai hujan melanggar dinding waktu tu. Nada dering telefon pintar kedengaran. Dan itu sahaja bunyi yang saya dengar. Dan saya mula melangkah kecil. Ya Allah! Dekat tepi pintu bilik saya ni terpacul kepala seorang manusia tau. Bukan si Roy tu. Rambut dia ni kusut masai. Mukanya menggerutu. Mata dia terbeliak. Dan senyuman dia tu sinis. Tingginya pula setinggi budak darjah 4. Dan kulit muka dia memang hitam legam dengan lidah terjeli panjang dia. Dan saya apa lagi, pengsan serta-merta kat situ juga tau. Dan beberapa jam kemudian lah saya tersedar. Dekat atas katil ni saya nampak Roy dengan 2 kawan saya. Kau dah kenapa ni? Pengsan pula ni kan? Nasib baiklah aku balik. Aku nak ikut kau balik boleh tak Roy? Aku nak balik kampung kau sekali Roy. Boleh tu boleh. Kau tak kerja ke? Cuti boleh apply Roy. Tak ada hal lah kan. Yelah, kau ikut je lah.
Dan saya hanya bercerita pada si Roy ni ketika sudah sampai di kampung dia dekat Pulau Pinang. Dan agak terkejut jugalah si Roy ni bila saya gambarkan wajah hantu ni. Kan macam mana rupa yang saya nampak tu kan. Kerana si Roy ni pernah dengar cerita yang rasanya boleh dikaitkan dengan cerita saya ni kan. Adalah satu ketika tu, abang lembut dekat bawah tu pernahlah bercerita pada si Roy. Maaf waktu ni si Roy ni bukan melanggan. Dan sebabnya si Roy ni dia jenis macam semua orang dia boleh campur lah. Semua orang dia peramah macam tu lah kan. Dan abang lembut tu bercerita, kata dia, ada budak mati dekat lorong belakang dekat dengan rumah sewa kami ni. Dan dia duduk bersama dengan ibunya yang bekerja dekat supermarket dekat kat situ. Tak tahulah kenapa budak tu boleh mati. Dan apa yang orang kata, dia mungkin dipukul sehingga mati. Dan mayatnya ni ditemui dalam keadaan lebam-lebam dan luka-luka di seluruh badan dia. Aibnya terdedah dan tiada pakaian di badannya pada ketika dia ditemui. Dan cara dia mati ni sungguh menyayat hatilah. Dan sebaik saja pulang ke rumah sewa. Saya dengan Roy pun buat satu, orang kata, majlis lah. Buat baca-baca sikit doa selamat, baca orang kata majlis tahlil. Dan syukur jugalah waktu ni kerana terbuka hati abang-abang lembut kat bawah tu datang ke rumah kami ni untuk membaca tahlil sama-sama. Semoga terbuka hatilah mereka pada para gadis ni. Dan itulah sahaja cerita saya. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada kali ni. Macam mana anda rasa dengan kisah ni? Kan? Okey tak kisah dia kan? Terima kasih pada yang dah sudi mendengar kisah ni sehingga habis. Sebelum kita tamatkan cerita lah pada hari ini, jomlah kita dengar sedikit pesan daripada Ustaz dah. Sambil-sambil kita berhibur kan, mendengar kisah-kisah seram. Adalah juga saya ni dapatlah sikit pahala kan. Orang kata bersampai-sampaikan pesanan. Saya sendiri nak menyampaikan, siapalah saya ni kan. Okey, kita terus dengan pesan Ustaz sikit. Sebab saya duk bela orang tua-tua ni tuan-tuan, ada satu benda yang berlaku dekat saya yang saya tak boleh lupa. Dia bawa dekat saya RM3,000 makcik ni. RM3,000 dia bawa, dia letak depan meja, atas meja saya. Dia kata, Ustaz, ni RM3,000. Kalau saya mati, Ustaz uruskan. Saya kata, kalau saya mati lu, siapa nak urus saya? Saya tua, Ustaz muda, saya lagi awal mati pada Ustaz. Itu kebarangkalian ke? Tak apalah, saya simpanlah duit ni. Dia pun sakit. Waktu dia bagi duit itu tuan-tuan, dia minta dua ya. Uruskan jenazah dia. Yang nombor 2, jangan telefon anak dia, bagi tahu dia kalau dia mati jangan beritahu. Tu permintaan saya, amanah saya. Saya kata, Ustaz ni makcik darah daging makcik. 3 tahun makcik duduk dengan Ustaz. Telefon tak pernah, datang tak pernah, bagi duit tak pernah, tanya khabar tak pernah, mak makan ke, mak demam ke, tak pernah anak-anak saya call. Jadi kalau saya mati pun jangan beritahu. Mak dia sakit masuk ward, saya tak gamak tak telefon. Setelefon anak dia, cari dapat mak sakit, datanglah ziarah. Teruk ke? Boleh cakap lagi lah, tapi tak boleh bangun lah. Tak apalah Ustaz, apa-apa Ustaz beritahu lah. Saya pun kebetulan ni sibuk lah. Telefon seorang lagi pula ni, abang saya kata apa? Abang dia sibuk, dia tak dapat datang. Dia je sibuk, orang lain tak sibuk. Bergaduh dengan abang dia pula depan saya pula Ustaz ni. Dia fikir dia je sibuk, saya pun sibuk Ustaz. Tak apalah Ustaz, tolong tengok dulu, kalau apa-apa beritahu. Menyesal aku telefon. Kalau aku tak telefon tak sakit hati. Bila mak dia meninggal, saya telefon juga, langgar amanah mak dia supaya tak nak putus. Dia kata, Ustaz, tunggu sampai kita orang sampai. Saya kata, dia nak ke bumi dah petang ni. Dia meninggal pagi, petang kita nak ke bumi dah. Dah Ustaz, tolong Ustaz, tolong tunggu je, kami nak tengok. Saya kata, siapa nak tunggu? Saya nak pergi ceramah. Ustaz faham tak? Tolong tunggu. Saya kata, tunggu lah, saya tak nak pergi, kami nak ke bumi juga. Saya cakap minggu lepas datang, abang tak nak. Abang boleh jumpa mak, boleh minta maaf, boleh cium tangan dia. Abang tak nak, abang sibuk. Sekarang dah mati baru abang sibuk nak datang. Bukannya mak boleh hidup pun. Kalau abang datang, mak hidup balik, saya tunggu. Minta maaf lah bang, saya nak jalankan urusan, saya nak kerja saya pun banyak. Jadi tuan-tuan, sampai mak cakap, jangan bagi tahu apa yang dalam hati mak kepada anak macam itu.
Dia terasa sangat orang tua ni tuan-tuan. Jadi adik-adik, anak-anak yang datang malam ni, jagalah hati mak, jagalah hati bapa. Jangan sampai kita jadi anak durhaka. Dua bala yang Allah turunkan sebelum kita mati. Nombor satu, derhaka pada mak bapa. Nombor dua, dosa berzina. Dosa derhaka dan dosa berzina Allah balas sebelum kita mati, melainkan kalau kita bertaubat dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Okey, jadinya sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih kepada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat malam. Semoga terhibur.